Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersada 2022, Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan. Pembentangan kertas kerja latihan ilmiah. Pembentangan kertas kerja ini akan dibentang oleh saya sendiri, Nurul Syahirah binti Badjo, pelajar tahun 3 Program Pengajian Linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis bersama ialah Dr. Mohamed Azalmis, pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik. Tajuk yang dipilih ialah Pemilihan Bahasa Suku Kaum Lanau di Muka Sarawak. Tumpuan kajian ini adalah di dalam bidang sosiolinguistik yang berkaitan dengan pemilihan bahasa. Secara umum, pemilihan bahasa merupakan satu bidang yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat. Kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia, khususnya Sarawak, telah mewujudkan bahasa ibunda yang pelbagai. Suku kaum yang pelbagai di Sarawak menggunakan bahasa mereka sendiri ketika berkomunikasi. Kajian Mohamed Azalmis 2010, 2011, 2012 adalah salah satu contoh kajian berkaitan pemilihan bahasa antara suku kaum di negeri Sarawak, yaitu suku kaum Melayu, Melanau, Cina, dan Iban, berdasarkan kerangka teori domain. Berawati Randall ITL 2020 menjelaskan bahwa salah satu faktor penentu bagi pilihan bahasa ialah domain. Berdasarkan teori analisis domain diandaikan bahwa terdapat 5 domain yang bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat, yaitu keluarga, kejiranan, keagamaan, pendidikan, dan pekerjaan. Subjek bagi kajian ini ialah suku kaum Melanau yang mendiami kawasan daerah Muka Sarawak. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu, pengkajian pemilihan bahasa lebih tertumpu kepada suku kaum Melayu, Cina, Iban, Melanau di Sarike, Penan Muslim, dan masyarakat Ceti sahaja. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada suku kaum Melanau Muka, Sarawak. Dimensi domain bahasa dalam kalangan masyarakat Melanau Muka belum dikaji secara ilmiah. Kajian ini melihat pemilihan bahasa berdasarkan domain kekeluargaan, pendidikan, dan pekerjaan. Suku kaum Melanau dipilih karena suku kaum ini merupakan salah satu suku kaum majoriti yang terdapat di Muka, Sarawak. Kajian berkaitan dengan etnik Melanau ini kebanyakannya hanya berkaitan tentang budaya masyarakat ini saja. Kajian berkaitan bahasa amat kurang, lebih-lebih lagi berkenaan dengan aspek pemilihan bahasa Melanau Muka. Atas kesadaran inilah pengkaji berusaha untuk menganalisis pemilihan bahasa dalam masyarakat Melanau Muka Sarawak mengikut kerangka teori domain oleh Fishman 1972. Kajian ini dijalankan berdasarkan 3 objektif, yaitu untuk mengenal pasti pilihan bahasa yang digunakan oleh suku kaum Melanau Muka berdasarkan kerangka teori domain oleh Fishman 1972, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam komunikasi masyarakat Melanau Muka, untuk mengkaji kesan fenomena pemilihan bahasa terhadap perkembangan bahasa. Persoalan utama yang diutarakan dalam kajian ini ialah apakah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melanau Muka semasa berkomunikasi. Apakah faktor yang menyebabkan pemilihan bahasa dalam masyarakat Melanau Muka dan apakah kesan yang akan berlaku kepada perkembangan bahasa akibat daripada berlakunya pemilihan bahasa semasa berkomunikasi. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah deskriptif melalui pendekatan kuantitatif bagi mengenal pasti dan mengkaji secara empirikal dan sistematik berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan bahasa masyarakat Melanau di daerah Muka Sarawak. Kajian deskriptif merupakan satu bentuk kajian yang menerangkan fenomena dengan menganalisis data deskriptif yang diperoleh melalui borang soal selidik. Responden kajian ini meliputi masyarakat Melanau yang menetap di daerah Muka Sarawak yang terdiri daripada 50 orang responden. Lingkungan responden yang dipilih haruslah memenuhi syarat pengkaji ketika menjawab soal selidik menerusi Google Form. Kajian ini menggunakan borang soal selidik menerusi Google Form yang akan diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklum. Balas penggunaan borang soal selidik sebagai instrumen kajian dapat memudahkan pengkaji untuk melakukan kajian, seterusnya menjadikan kajian ini lebih sistematik dan bersesuaian dengan tujuan kajian. Kajian ini juga menggunakan kaedah temu bual sebagai salah satu cara untuk mendapatkan maklumat. Kajian ini menggunakan perangkat teori domain yang dipelopori oleh Fishman 1972. Prosedur pengumpulan data. Pertama sekali, pengkaji akan menentukan kriteria-kriteria pemilihan responden. Kemudian pengkaji akan meminta borang soal selidik. Sebelum borang soal selidik diedar kepada responden, pengkaji terlebih dahulu akan melakukan kajian rintis terhadap 5 orang responden yang bukan responden asal bagi kajian ini. Setelah itu, pengkaji akan memperbaiki semula borang soal selidik untuk memudahkan pemahaman responden. Setelah dibaiki, pengkaji akan mengedar borang soal selidik tersebut secara atas talian melalui medium WhatsApp dan Facebook Group Melanau Muka. Responden dikehendaki untuk memilih bahasa yang digunakan oleh mereka semasa berkomunikasi dalam sesuatu domain. Proses pengumpulan data ini mengambil masa lebih kurang 5 hari, bermula 9 Mei sehingga 13 Mei 2022. Seterusnya, 5 orang responden akan dipilih untuk ditemu bual bagi mengumpulkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa mereka dan kesan pemilihan bahasa ini terhadap perkembangan bahasa. Kemudian, data akan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu kekerapan dan peratus. Setelah proses pengumpulan data, data akan diperoleh dan dikira secara manual. Kemudian, data akan dianalisis menggunakan perizinan Microsoft Excel. Sebelum itu, data yang diperoleh daripada borang soal selidik yang tidak memenuhi kriteria akan dibuang dan digantikan dengan yang baru. Pengkaji akan menganalisis pemilihan bahasa oleh masyarakat Melanau Muka ini berdasarkan domain yang dipilih, yaitu domain kekeluargaan, pendidikan, dan pekerjaan.
Pengkaji akan membuat pengelompokan data soal selidik mengikut domain bagi mengira dan menganalisis dapatan kajian bagi objektif pertama. Hasil dapatan akan dipaparkan di dalam bentuk jadwal kekerapan. Bagi objektif kedua dan ketiga, pengkaji akan menganalisis dapatan kajian berdasarkan temu bual yang dijalankan. Setiap dapatan kajian akan dihuraikan pada bahagian perbincangan. Dapatan kajian. Bahagian ini akan melihat hasil analisis dapatan kajian berdasarkan dengan pemilihan bahasa masyarakat Melanomuka berdasarkan kerangka teori domain. Domain yang difokuskan adalah domain kekeluargaan, domain pendidikan, dan domain pekerjaan. Jadwal di dalam slide pembentangan ini menunjukkan dapatan pemilihan bahasa masyarakat Melanomuka bagi domain kekeluargaan. Berdasarkan data dapat dilihat masyarakat Melanomuka lebih gemar memilih bahasa Melanomuka dan dialek Melayu Sarawak ketika berinteraksi dengan ahli keluarga mereka. Kedua bahasa ini dipilih karena bersifat lebih santai untuk digunakan. Kedua bahasa ini juga dipilih karena mempunyai nilai sentimental yang tinggi apabila digunakan semasa berinteraksi sesama ahli keluarga. Seterusnya ialah domain pendidikan. Berdasarkan jadwal, majoriti responden memilih untuk menggunakan bahasa Melayu standard sebagai bahasa perhubungan semasa berinteraksi di dalam domain ini. Mereka memilih untuk menggunakan bahasa Melayu standard ketika menuntut ilmu karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Kecenderungan memilih bahasa Melayu dalam domain pendidikan adalah disebabkan oleh sikap yang positif dan motivasi yang tinggi di dalam mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Keadaan ini sama halnya bagi domain pekerjaan. Dapatan kajian ini juga mendapati bahwa masyarakat Melanomuka memilih hampir ke semua bahasa yang disenaraikan ketika berinteraksi di dalam domain pekerjaan. Dapatan kajian ini mendapati jumlah responden yang memilih bahasa Melayu standard, bahasa Melanomuka, dialek Melayu Sarawak, dan campuran bahasa Melanomuka dan dialek Melayu Sarawak bagi domain pekerjaan adalah hampir sama, kecuali ketika berinteraksi ketika bermusyawarah. Seterusnya, dapatan kajian bagi objektif kedua dan ketiga yaitu berkaitan dengan faktor dan kesan pemilihan bahasa. Kajian ini mendapati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa masyarakat Melanomuka, antaranya faktor penutur, faktor latar dan situasi, faktor fungsi, faktor topik, dan faktor sosial. Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam masyarakat Melanomuka ialah faktor peserta atau penutur komunikasi. Individu penutur akan memilih bahasa yang sesuai dengan lawan tutur mereka sama ada dari segi umur, jantina pekerjaan, dan sebagainya. Seterusnya, faktor latar yaitu waktu dan tempat dan situasi. Latar boleh terdiri daripada apa sahaja seperti rumah, pejabat, sekolah, bilik guru, dan sebagainya. Latar boleh berubah sekiranya terdapat variasi baru semasa suatu komunikasi itu berlangsung. Situasi pula dapat dilihat sama ada formal, tidak formal, lebih santai, dan sebagainya. Selain itu, faktor fungsi. Fungsi komunikasi merupakan sesuatu perkara rutin dan biasa dilakukan oleh seseorang seperti memujuk dan meminta maaf. Tema atau topik yang dibicarakan semasa komunikasi berlangsung juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Topik merupakan satu elemen yang amat penting dalam sebuah perbualan atau komunikasi kerana melalui topik inilah sesuatu perbualan itu akan wujud. Akhir sekali, faktor struktur sosial. Struktur sosial adalah perkara yang berkaitan dengan pangkat, status, pengetahuan, kebolehan, gelaran seseorang, dan sebagainya. Kesan ini difokuskan kepada kesan terhadap perkembangan bahasa Melayu. Dari sudut positif, pemilihan bahasa dilihat dapat meningkatkan jumlah kosakata dalam bahasa Melayu kerana kosakata tertentu yang hanya terdapat dalam sebuah bahasa seperti Melanomuka boleh diserap masuk di dalam bahasa Melayu sebagai satu leksikal baru. Manakala dari sudut negatif pula, pemilihan bahasa dalam komunikasi akan menyebabkan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi harian masyarakat semakin berkurangan kerana berdasarkan kajian dapat dilihat masyarakat Melanomuka dominan menggunakan bahasa Melanomuka dan dialek Melayu Sarawak ketika berkomunikasi. Kesimpulan, implikasi dan saran. Kajian yang dijalankan ini menunjukkan bahawa masyarakat Melanomuka masih mengekalkan penggunaan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa perhubungan harian. Melalui kajian ini juga dapat dilihat tahap keterancaman bahasa ini masih dalam kategori selamat dan tidak mengalami ancaman kepupusan. Kajian ini juga dilihat memberi implikasi kepada perpaduan masyarakat melalui bahasa. Kajian yang dijalankan ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan panduan kepada pengkaji-pengkaji lain yang ingin melakukan kajian berkaitan pemilihan bahasa. Kajian yang dilakukan pada masa hadapan juga perlu menggunakan size sampel yang lebih besar agar pola pemilihan bahasa dapat dilihat dengan lebih jelas. Pengkaji lain juga boleh menjalankan kajian berkenaan dengan tren pemilihan bahasa Melanomuka berdasarkan generasi serta menumpukan kajian berkaitan bahasa Melanomuka berdasarkan domain yang tidak tersentuh dalam kajian ini. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa bahasa yang paling dominan dipilih oleh masyarakat Melanomuka ialah bahasa Melanomuka dan dialek Melayu Sarawak. Sekian sahaja pembentangan berkaitan pemilihan bahasa suku kaum Melanau di daerah Muka Sarawak. Terima kasih.